وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah An-Nisa. Kita sambung ayat berapa itu? 10 hari ini. Baik, kita tengok ayat yang ke-10 ya. Okay. Kita baca ayat 10 sehingga ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat yang kita bacakan. Ayat ke-10 Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu dengan secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang dinyala-nyalakan kepada mereka kelak. Allah Ta'ala mensyariatkan, yakni mewajibkan kepada kamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka bahagian mereka dari harta itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa pula, bahagian masing-masing adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal itu mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, ini adalah dua ayat yang kita baca. Yang pertama, ayat yang berkisar berkenaan dengan larangan dan ancaman azab kepada mereka yang menzalimi anak yatim. Sama ada menzalimi dalam bentuk fizikal anak yatim itu, yakni pada tubuh badan mereka, ataupun menzalimi mereka adalah dalam pada harta mereka, dalam menyalahgunakan harta anak yatim tadi. So ada dua bentuk lah kezaliman yang disebutkan di sini. Satu, kezaliman yang bersifat hissiyah, iaitu yang bersifat kebendaan. Satu lagi kezaliman yang berbentuk ma'nawiyah, iaitu kezaliman dalam bentuk perasaan dan juga emosi bagi anak-anak yatim tadi. Yang kedua, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah juga bercerita tentang ketetapan bahagian harta pusaka yang telah Allah tetapkan kadarnya, yang tak boleh diubah. Tak boleh diubah bahagiannya itu, kerana dia adalah bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah kepada pemilik-pemiliknya atau kepada pewaris-pewarisnya. Nanti kita akan tengok siapa pewaris-pewaris itu, insya-Allah. Kita balik semula kepada ayat yang ke-10, di mana ayat yang ke-10 ini ada sebab penurunan ayat itu. Disebutkan dalam satu riwayat daripada Muqatil ibn Hayyan, ini salah seorang tabi'in, dia berkata, ayat ini turun berkaitan dengan seorang lelaki daripada Bani Ghatfan. Ayat ini turun terhadap seorang lelaki daripada kabilah Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni salah satu kabilah yang ada di Mekah, yang mana lelaki itu bernama Marthad ibn Zaid. Nama dia Marthad bin Zaid, yang mana dia ni mengurus dan mengelola harta anak saudaranya. Maknanya abangnya mati, meninggal, kemudian dia ada anak saudara, dia tu uruskan harta anak saudaranya, yang mana anak saudaranya itu adalah anak yatim. Maknanya bapaknya, abangnya meninggal dalam keadaan anaknya itu masih lagi belum baligh, lalu dia telah memakan harta anak saudaranya itu.
Sehinggalah apabila anak saudaranya itu membesar dan baligh, maka harta itu tidak ada untuk diserahkan kepada si anak yatim tadi setelah ia baligh. Ini sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ini adalah untuk memberi ancaman yang sangat keras kepada mereka yang memakan harta anak yatim ataupun menzalimi anak yatim dalam apa jua bentuk kezaliman, ya, dalam apa jua bentuk kezaliman. Baik. Okay, sekarang kita nak tengok yang pertama dulu, tadabbur kita daripada ayat yang ke-10. Pertama, daripada ayat ini menunjukkan kepada kita menzalimi anak yatim adalah perbuatan dosa besar. Ya, menzalimi anak yatim itu sepakat para ulama ia termasuk daripada perbuatan dosa besar dan melanggar hak Allah, dipanggil hudud. Hak Allah ni ketetapan Tuhan. Antara ketetapan Tuhan adalah Allah Ta'ala melarang kita untuk kita memakan harta anak yatim, ya, memakan harta anak yatim. Baik, kalau kita lihat di sana terdapatnya hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar yang paling besar. Dia dosa besar ni dia ada ranking dia, dia ada grade dia. Dia ada dosa yang besar paling besar, dia ada dosa besar yang besar, dia ada dosa besar. So dia ada ranking dia, ya. Tapi yang Nabi SAW sebut ini adalah merupakan 7 dosa besar yang paling besar. Jadi mesti dijauhi. Mendekati pun tidak boleh, kerana baginda sebut perkataan jauh, maknanya elak daripada mendekatinya. Maka dalam hadis itu baginda Nabi SAW menyatakan, yang pertama syirik kepada Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh orang tanpa hak syarak. Dan yang keempat memakan harta riba. Dan yang kelima memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu jatuh pada ranking yang kelima. Sebab syirik dan sihir tu lebih kurang lah. Sebab sihir pun syirik juga, sebab minta tolong kepada selain Allah, ya, jin dan sebagainya. Batu membunuh. Batu antara dosa memakan harta, yang pertama paling besar adalah harta riba, ya, kerana riba ni dia melibatkan ramai orang yang diambil harta tu, yang dimakan hartanya. Kemudian yang kedua adalah harta anak yatim. Yang kelima hukum dia, ya. Itu adalah merupakan amaran daripada baginda Nabi SAW daripada kita mendekati harta-harta tersebut. Di antaranya adalah harta anak yatim, ya. Maka yang keenam yang disebutkan adalah lari daripada medan perang. Dan yang ketujuh adalah memfitnah wanita yang suci melakukan zina. Tak kiralah wanita ke lelaki ke, daripada dengan melakukan perbuatan zina, itu qadhaf namanya. Ia juga termasuk di antara dosa yang paling besar. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajaran daripada ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya azab dan hukuman yang berat kepada pemakan harta anak yatim di dunia dan juga di akhirat. Azab itu bukan sekadar di akhirat, tetapi juga azab itu di dunia.
Ya, hukuman itu juga adalah hukuman di dunia, seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia kata memakan harta anak yatim di dunia ini adalah punca kepada hilangnya keberkatan. Yang kedua, disulitkan segala urusan. Yang ketiga, sentiasa ditimpakan kepadanya musibah dan kecelakaan. Dihilang berkat hidup, berkat harta, berkat keluarga, ya. Kemudian kehidupan dia selalu dalam kesusahan, kepayahan. Kemudian yang ketiga, sentiasa ditimpakan musibah. Tak kisahlah apa jua bentuk musibah yang menimpa ke atasnya. Yang keempat, disulitkan baginya amal ibadah atau berbuat sedekah, berbuat kebaikan, sedekah atau ibadah, disulitkan ke atas dia. Yang kelima, dimatikan atau dikeraskan hatinya daripada mengambil pengajaran. Daripada mengambil pengajaran. Yang keenam, dijanjikan kemiskinan dan kepapaan. Dan yang ketujuh, su'ul khatimah, maknanya pengakhiran, kematian yang buruk. Okey, kemudian kita tengok berkenaan dengan hukuman dan azab yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka yang menzalimi anak yatim. Pertama, dalam riwayat Ibn Mardawai daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti satu kaum dari kubur mereka. Mereka keluar daripada kubur mereka, ta'ajjaja afwahuhum nara, mulut mereka itu akan meletup-letup mengeluarkan api. Maknanya bila dia bangun daripada kubur, daripada mulut mereka tu tersembur api, letusan api daripada mulut mereka tu, ya. Maknanya mulut mereka terbakar, keluar pada rongga mulut, bibir mereka tu hangus dan diletup-letup, dia terpancar-pancar keluar api yang membara. Kemudian bila ditanya kepada Nabi siapa mereka itu, maka baginda bersabda, pemakan harta anak yatim. Ya. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW juga bersabda tentang hukuman kepada mereka ini. Baginda sebut, waharrij malad dha'ifain al-mar'atu wal yatim, tidak akan hidup tenang dan sentiasa ditimpa kesulitan bagi mereka yang memakan dua harta ini. Yang pertama, harta wanita, harta isteri. Kalau suami itu makan harta isterinya dengan zalim, ya, tak kisahlah dia paksa isteri dia ke, kan, habiskan harta isteri dia ke dengan zalim, ataupun dia paksa ambil harta isteri untuk berjudi ke, dadah ke, tak kisahlah apa je bentuk. Yang keduanya adalah harta anak yatim, ya. Tapi kalau isteri tu yang nak tolong tu lain cerita. Ini memang secara zalim lah, secara paksaan, ya. Kat sini semua redha kan, rela. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang disebutkan di dalam
ayat Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Imam As-Suddi ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kata beliau, pada hari kiamat pemakan dan penzalim anak yatim itu baginya lahbun minan nar, satu nyalaan api yang keluar daripada semua rongga-rongga badan, iaitu min fihi, daripada mulutnya, masami'uhu, daripada lubang telinganya, wa anfuhu, daripada lubang hidungnya, daripada kedua matanya, dan juga daripada kubul dan duburnya. Dan setiap orang yang melihat ia di padang mahsyar mengenali ia sebagai orang yang menzalimi anak yatim. Menzalimi anak yatim. Itu antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan azab bagi mereka itu akan dihimpunkan oleh para malaikat bara-bara api. Allah ambil harta anak yatim tu, Allah tukar dia jadi bara api neraka. Harta tu ditukar jadi bara api neraka, lalu dimasukkan ke dalam mulut mereka dan setiap rongga-rongga mereka yang terbuka, masuk melalui telinga, masuk melalui kubul, masuk melalui dubur, masuk melalui mulut, sehinggalah memenuhi seluruh dalam jasad mereka itu dengan bara api. Lepas tu bila penuh, mereka pun akan meletus macam bom masa. Bila pecah, Allah ciptakan mereka balik. Ambil balik, masuk, pecah, cipta balik. Macam itulah siksaan mereka di hari kiamat. Melainkan jika anak yatim itu setelah ia dewasa, dia balik, dia halalkan. Kalau anak yatim tu tak halalkan, maka sepanjang itu dia akan diseksa pada hari kiamat, Baik. Dia tak boleh minta halal kat budak tu masa dia belum balik. So Allah akan hitung sepanjang budak tu belum balik, dia makan tu, sampailah dia balik umur 15 atau 18. Sepanjang tempoh itu, walaupun dia dah taubat, Allah tak terima taubat dia. Sebab Allah tak terima? Sebab dosanya berkait dengan hak manusia. So mesti kena tunggu budak tu balik. Lepas budak tu balik, kalau budak tu halalkan, barulah Allah ampunkan sepanjang tahun daripada sebelum usia budak tu balik. Tapi kalau budak tu menghilang ke, tak tahu pergi ke mana ke, kan, maka sepanjang tempoh itu dikira baginya dosa tadi. Kalau dia mati, meninggal sebelum sempat dihalalkan, dia tetap diseksa di dalam kubur dan juga di hari akhirat. Baik, antaranya juga orang yang memakan harta anak yatim disebut dalam riwayat Ahmad, mereka mendapat siksaan kubur. Antara yang tidak terlepas daripada siksaan kubur. Baik. Okay, yang seterusnya kita tengok di sini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya ayat ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan untuk berbuat kebajikan kepada anak yatim dan berlaku jujur terhadap mereka. Selain daripada ayat ini Allah berikan ancaman, ayat ini juga menunjukkan kepada kita suruhan untuk kita berbuat kebaikan, berbakti, menyantuni dan berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sebab tu Allah larang kita menzalimi mereka. Bila Allah larang kita berbuat zalim, maknanya Allah suruh kita mengasihani mereka.
Apa kelebihan mengasihani anak yatim tu? Banyak kelebihan-kelebihannya. Ada kelebihan di dunia dan juga kelebihan di akhirat. Adapun kelebihan di akhirat disebutkan oleh kelebihan di dunia, kelebihan di dunia yang pertama, Allah Ta'ala melapangkan rezekinya, mempermudahkan urusannya, menambahkan keberkatan baginya, menghindarkan baginya musibah dan takdir yang buruk, musibah dan takdir yang buruk ke atasnya dan ahli keluarganya. Jadi Allah lindung dia. Sebab dia lindung anak yatim, maka Allah melindungi dirinya dan keluarganya, ya. Dijauhkan daripada kejahatan manusia dan jin. Kejahatan jin, orang yang ingin berbuat sihir, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Termasuk jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan ia untuk berbuat kebaikan dan ibadah. Antara kelebihan yang disebutkan di hari akhirat, yang pertama, diselamatkan dan dipermudahkan daripada fitnah kubur. Diringankan baginya kesakitan mati. Ini juga antara, tapi kena ikhlas lah, ya. Kemudian disebutkan lagi, ia akan bersama-sama dengan Nabi SAW di mahsyar dengan jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya di akhirat dia duduk dengan Nabi SAW itu adalah sangat dekat, sangat hampir. Jadi dia terselamat daripada fitnah mahsyar. Dipermudahkan perjalanan hisab, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Insan pada ayat yang ke-8. Ya, mendapat syafaah daripada anak yatim. Walaupun anak yatim tu dah besar, tapi kerana dia menyantuni anak yatim tu sepanjang keyatiman dia, so asbab dia dapat syafaah daripada Nabi SAW. Kemudian dilembutkan hatinya yang keras, seperti mana dalam satu hadis menyebutkan, baginda bersabda, in aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu nak hati kamu dilembutkan oleh Allah, maka selalu beri makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Mengusap tu maknanya mengasihi. Bukan kita datang usap, dah pergi jalan, usap, pergi jalan. Bukan, ya. Itu bukan, itu tak ikhlas tu. Dia bukan usap kepala anak yatim tu, dia usap mak yatim tu. Kemudian disebutkan lagi, ganjaran di hari akhirat dihijabkan ia daripada sambaran api neraka ketika meniti titian sirat. Ketika meniti titian sirat. Yang terakhir, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana saat ditimbangi amalannya. Maknanya rahmat tu memberi maksud untuk ditambahkan atau diberatkan timbangan amalan. Salah satunya adalah berbuat kebajikan kepada anak yatim. Okey, baik. Okey, sekarang kita bila kita sebut tentang
berbuat kebajikan pada anak yatim, saya dah bahas dah sebelum ni lah. Maknanya kebajikan itu merangkumi semua keperluan hidup dia. Kebajikan dari sudut harta, kebajikan dari sudut tempat tinggal, kebajikan memberi pakaian, pendidikan, ya, semua sekali lah, merangkumi semua. Okey, kita tengok pula ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Okey, yang pertama kita lihat pada ayat ni, ayat yang ke-11 ini, ayat ini menerangkan kepada kita pengajaran yang pertama yang kita ambil adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada bahagian harta pusaka yang tidak boleh untuk diubah. Okey, kita kena tahu dalam hukum Allah ni dia ada beberapa jenisnya. Yang pertama dia panggil sebagai hukum takdirat. Takdirat ni maknanya yang Tuhan telah tetapkan dia. Ya, takdir. Takdir ni penetapan kadar dia. Yang kedua, takdirat ni macam misalnya contoh jumlah rakaat semayang, Allah dah tetap, so kita tak boleh ubah itu. Subuh 2, Zuhur 4, itu dipanggil takdirat. Ya. Yang kedua dipanggil tahdidat, iaitu penetapan had, kadar. Tadi penetapan jumlah, yang ni penetapan batas. Had ni maknanya batas. Ya, penetapan batas. Misalnya contoh, kalau tahdidat ni banyak masuk dalam hukum hudud, macam sebatan banyak ni, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kemudian hukuman ini batasnya misalnya direjam, misalnya dipotong tangannya, itu dipanggil tahdidat. Yang ni pun tak boleh ubah. Yang pertama tadi dipanggil takdirat, kadar dia. Macam kita nak semayang, ada waktu yang Tuhan tetapkan kadar dia. Yang ketiga dipanggil sebagai tafridah. Tafridah ni maknanya yang Tuhan telah tetapkan haknya, daripada yang Allah dah fardukan haknya dekat situ. Ya, tafridah ni macam Allah dah tetapkan hak bagi isteri apa, hak ke atas suami apa, termasuklah daripada hak itu adalah daripada bahagian pusaka. Daripada bahagian pusaka. Jadi tiga perkara ini adalah perkara yang tak boleh diubah sampai kiamat. Tak ada siapa pun ada autoriti yang boleh ubah. Siapa mengubahnya, baik menambah atau mengurangi atau menolaknya, kafir. Sebab dia semua benda ni dia masuk dalam bab hak Allah, bukan hak kita, hak Tuhan. Ya, hak Tuhan. So benda ni dia compulsory, dia takkan berubah. Dia kira antara sebab dalam hukum agama ni dia ada dua. Satu dipanggil as-sabat, benda yang tetap, rigid. Satu lagi benda yang murunah, benda yang boleh berubah-ubah. Yang boleh berubah tu tak apa, yang tu kita boleh ubah mengikut keperluan zaman. Macam dalam Islam ada hukum ta'zir. Ta'zir tu boleh berubah mengikut berat kesalahan jenayah tadi. Itu tak apa, itu boleh ubah. Ya, nak beratkan ke, nak kurangkan ke, tu tak ada masalah. Ya, macam cara kita semayang, itu dimasuk dalam bab boleh berubah. Ada masa kita duduk, ada masa kita baring, itu tak ada masalah. Tapi rakaat tak boleh ubah. Tak boleh lah, sebab saya sakit, walaupun saya tak musafir, saya nak qasar, tak boleh. Masih 4 lah. Yang boleh qasar tu untuk musafir je lah. Tak boleh kita bagi alasan sakit pun susah juga Ustaz, daripada orang yang pergi berjalan. Kadang orang berjalan sihat je, tak ada susah, mana orang sakit lagi susah. Boleh tak saya qasar? Tak boleh lah, sebab dia masuk dalam bab takdiran. Tuhan dah tetap, dia tak diubah itu. Ya. So ada benda yang boleh kita ubah,
ada yang tak boleh. Contoh macam nafaqah, dia masuk dalam tafridah. Tafridah ni hak ke atas suami bagi nafaqah, itu tafridah, kewajipan. Tapi berapa banyak nak bagi, yang tu mengikut zaman. Diikut berapa gaji suami lah, dan diikut apa keperluan semasa. Contoh contoh macam ulama zaman dulu, mereka kata kesihatan isteri tak termasuk dalam nafaqah. Maksudnya kalau isteri sakit, tak wajib suami rawat dia. Sebab orang zaman dulu mereka rawat penyakit dengan secara tradisional. Dia pergi makan daun apa lah, rebui ke apa kan, minum. So dia boleh buat sendiri, dia tak payah jumpa tabib. Tabib pun tak banyak zaman tu. Itu lain lah. Tapi sebab zaman sekarang penyakit macam-macam kan? Penyakit hati, penyakit fizikal, macam-macam penyakit tu ada. So maknanya dia perlukan kepada rawatan. So benda tu boleh berubah, ya, benda tu boleh berubah. Okey, itu yang pertama, iaitu ketetapan daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala pada bahagian harta pusaka. Tapi saya nak sebut, dia kena faham macam ni. Kalau misalnya dia tak nak hartanya diagihkan secara pusaka, faraid, dia nak secara hibah, dia tak berdosa. Yang tu tak ada masalah. Itu pilihan kepada pemilik harta. Dia nak wasiat, dia nak buat hibah, itu ada pilihan untuk dia. Tetapi kalau dia tidak membuat pilihan, dia tak pilih untuk hibah, dia tak pilih untuk wasiat, dia mati. Dia tidak ada pilihan. Pilihannya adalah faraid. Pilihannya adalah faraid. Melainkan setelah difaraid, dia kena faraid dulu, ya. Setelah difaraid, semua waris berbincang, bersepakat untuk bahagian mereka diberikan kepada adik perempuan mereka yang kurang haknya. Dia nak bagi sama banyak, boleh setelah mereka menerima bahagian mereka. Tu boleh. Okeylah, kita pun bagi sama je lah. Walaupun dulu ayah tak buat hibah, kita bagi sama. Yang abang-abang dia bagi balik bahagian kepada adik perempuannya, nak bagi sama rata. Itu tak ada masalah, itu volunteer lah. Maknanya dia macam dia bagi hadiah dan dia bagi hibah ke adik dia, dia dapat pahala lah, ya, dia dapat pahala atas kebaikan itu. Yang tu boleh. Tapi mesti siapa yang bersetuju sajalah. Siapa yang tak bersetuju, tak wajib dia bagi, ya. Pada anak tiri lebih daripada waris dia, boleh tengok. Jadi hibah atau dia banyak pada anak tiri, sedangkan waris ni dapat sikit. Anak tiri dia, bukan anak kandung. Sebab dia bagi hibah, sebab dia sayang anak tiri pada anak kandung dia, jadi dia bagi pada anak tiri dia lebih banyak. Boleh kita lawan balik. Lawan di mahkamah. Okey, dia macam ni. Kalau sekiranya dia hibah kepada anak tiri tu masa hidup, masa hidup lagi dia bagi dah, yang ni tak boleh lawan lah. Tapi benda tu tak tukar lagi sebelum dia mati. Tak pindah milik lagi lah. Kalau tak pindah milik boleh lah. Tapi kalau macam dia dah hibah dan dia dah pindah milik bagi ke anak tiri dia, yang tu kita tak boleh lawan lah. Sebab memang dia nak hibah, dia ada hak lah pada harta dia tu, ya. Maknanya dia dah hibahkan pada anak tiri, dah jadi hak milik anak tiri. So kita tak boleh tuntut, sebab dia ada hak nak hadiah kat siapa pun, ya. Tapi dalam Islam, kalau dia niat untuk buat wasiat atau hibah itu untuk mengurangkan hak waris, ini ulama bincang dalam bab orang yang membuat wasiat bila menjelang nak mati. Bila dia nak sakit, nak mati, dia geram kat isteri dia ke, dia geram kat siapa-siapa, dia pergi buat wasiat nak kurangkan hak mereka. Ini berdosa lah. Orang yang pemilik harta tu berdosa lah, dia tanggung dosa lah. Cuma ulama bincang,
apakah sah atau tidak sah. Ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Kena selepas dia meninggal tu kita ikut cakap dia ke atau ikut cakap yang wasiat? Kalau bagi pendapat yang kata sah, kena ikutlah. Tapi dosa dia tanggung, si mati tu tanggung. Tapi bagi pendapat yang mengatakan tidak sah, jadi dia kata benda tu boleh ni rombak balik lah. Dia agihkan secara faraid. Ya. Sebab dia dikira sebagai zalim lah. Sebab kita yang ulama kata tak sah tu sebab dia kata dia ada bentuk unsur kezaliman, menghalangi hak. Tapi yang kata sah tu tadi, dia kata sebab kita tak tahu niat dia. Yang kata tak sah, dia kata sebab ada bentuk ciri-ciri unsur-unsur nak menghalangi hak tu. Jadi tak boleh lah untuk kita menyokong kezaliman tu tadi. So itu ada perbincangan lah. Tapi kita kena faham, dia tak boleh wasiat ni, pertama lebih daripada 1/3. Nombor 2, juga tak boleh wasiat kepada pewaris. Contoh, kalau kita ada harta, kita nak buat wasiat hibah kepada pewaris, tapi kita buat dalam bentuk wasiat, bukan hibah, buat dalam bentuk wasiat. Bagi kat ni bongsu selalunya kan, sebab dia hidup tak baru hidup gitu kan. Adakah sah kalau dalam pembagian harta? Kalau dia cakap tu dalam bentuk wasiat, contoh dia kata kalau abah mati nanti rumah ni bagi kat dia, itu wasiat. Wasiat. Sebab wasiat ni dia berlaku, dia akad pemindahan milik atau pemberian selepas mati. Itu wasiat, pemberian selepas mati. Dan jika dia buat wasiat, wasiat ni dia boleh untuk orang luar, dia tak boleh untuk orang dalam. Sebab orang dalam Allah dah bagi dah bahagian dia. So wasiat ni Allah Ta'ala syariatkan untuk pemilik harta tu bagi untuk orang luar. Dia nak pergi sedekah kat mana-mana, orang luar lah, bukan orang dalam. Kalau dia buat untuk orang dalam, tak sah wasiat tu. Sebab ada hadis Nabi kata la wasiyata liwaris, tak boleh wasiat kepada pewaris. Macam tadi nak bagi ke anak bongsu dia, tak boleh lah. Pasal apa tak boleh? Sebab nanti bila ayah dia meninggal, rumah tu dapat kat dia, harta yang lain pun dapat lagi. So dia boleh menimbulkan rasa tak puas hati lah kepada adik-beradik yang lain. Kecuali dia ada kecuali lah. Kecuali Nabi kata ujiz, semua adik-beradik halalkan, setuju, baru dia dapat, baru sah wasiat tu. Tapi kalau mereka tak ada persetujuan, katakanlah daripada 4 orang 3 setuju, seorang tak setuju, tak boleh tak. Dia bukan kira majoriti, kira setuju, dah. Seorang tak setuju, kira tak boleh. Sebab dia ada hak bersama kat situ. Ya. Melainkan kalau semua setuju, semua redha, dia kata tak apalah, adik kita pun cik lagi kan, kita bagilah, kita semua kerja habis dah, rumah pun dah ada masing-masing, tu tak apalah. Ya. Itu dibolehkan. Wasiat itu kena ada saksi kan? Kena. Semua transaksi harta mesti ada saksi. Tangan adik-beradik tu. Saksi mesti sebaiknya adalah orang luar untuk mengelak fitnah. Mengelak fitnah orang luar lah. Sebab kalau adik-beradik boleh berlaku kesepakatan, boleh berlaku syubhat kat situ. Ya, syubhat boleh. Maknanya dipanggil lah kawannya ke, orang ni ke, saksi 2 orang. Dalam harta ni mesti saksi 2 orang. Kalau dia cakap saja dekat anak bongsu tu, ni ayah ni, rumah ni ayah bagi kat hang, anak bongsu pun okey. Betul, bila dia meninggal dia tuntut, abah cakap mana saksi? Tak ada saksi lah. Dia angkat sumpah apa semua, tak memadai. Dia mesti ada saksi. Kerana dia jadi
Conflict of interest lah. Dia dapat, lepas tu dia agak sumpah. Tak boleh lah macam tu. Kalau tidak nanti semua orang akan mendakwa benda yang sama. So nak menutup jalan syubhat, jalan fitnah tu. Ya. Ustaz, mestilah lelaki ke perempuan maksudnya? Dalam harta ni Allah sebut rajulun wa imra'atan. Kalau perempuan 2 orang, lelaki seorang. Maknanya kalau lelaki diperlukan 2 orang, kalau nak cari 2 orang, nak gantikan 2 orang perempuan, mesti 4 orang perempuan untuk saksi tu. 4 orang perempuan menyamai 2 orang lelaki, ya, atau seorang lelaki 2 orang perempuan. Tak kisahlah sepupu pun boleh. Yang mananya yang tak layak waris lah. Tak semesti orang luar jauh tu. Nak menakan ke, yang memang tak dapat lah harta tu pun. Nak menakan dia ke, pakcik dia ke. Kalau pakcik dia tak dapat, itu pun dah memadai, ya. Baik. Kemudian kita tengok dalam pada ayat ini, ayat ke-11 ni juga Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita bahawasanya setiap pembahagian harta itu adalah mengikut kepada kesesuaian kedudukan dan juga tanggungjawab seseorang. Dua benda ini. Kalau kita tengok dalam hal ini, Allah Ta'ala bagi setiap bahagian itu dia mengikut kepada satu kedudukan. Kedudukan tu maksudnya hubungan. So dia ada 3, minta maaf. Hubungan, kedudukan dan tanggungjawab. 3 benda ni. Pertama, hubungan mana yang lebih dekat, dia lebih berhak dapat. Yang kedua, kalau dah ada hubungan, tengok siapa yang kedudukannya bagi si mati itu lebih tinggi, lebih disayangi, lebih dikasihi, dia berhak dapat. Macam mak ayah, kedudukan mak ayah mesti dapat lah harta anak. Macam tu juga kalau bapa mati, anak mesti dapat, sebab kedudukan mereka sebagai anak tadi. Yang ketiga adalah tanggungjawab. So setiap harta ni Allah tetapkan dinilai mengikut 3 perkara tadi: hubungan, kedudukan dan tanggungjawab, ya. Okay, sebab tu kalau kita tengok dekat sini Allah Ta'ala sebut lelaki, anak lelaki mendapat 2 gandaan anak perempuan. Kalau anak lelaki bergabung ada dengan anak perempuan dalam satu masa berlaku kematian, anak lelaki 2, anak perempuan 1, ya. Kenapa diberikan anak perempuan tu 1? Itu kita dah bincang dah lah dalam pembincangan kelas kita yang lepas. Sebab anak lelaki ni bila dia besar, dia nak kena keluar duit kahwin, dia nak kena bayar mas kahwin. Anak perempuan dia terima duit. Dia dapat duit mas kahwin, dia bukan keluar, ya. Kemudian dari sudut tanggungjawab dia untuk kalau dia dah balik dan sebagainya, ya, tanggungjawab dia kalau dia ada ibu, dia nak kena jaga ibunya. Kalau orang perempuan ni dia kena jaga suami dia lah. Kalau dia dah berbesar, dia dah kahwin, tanggungjawab dia jaga suami dia, bukan jaga mak dia dengan ayah dia dah. Yang jaga mak dan ayah dia anak lelaki dia lah, ya. Kecuali kalau suami dia izin, suami dia apa ni orang kata apa, faham, suruh dia jaga mak dia, yang tu dia jagalah mak dia. Tapi nak cerita dari sudut keutamaan itu, suami dia dulu, ya. Okey. Itu sebab diberikan lebih. Kemudian ada beberapa situasi Allah Ta'ala sebut kat sini. Yang kedua, kalau anak lelaki tak ada, si mati meninggal, tinggal anak perempuan ramai. Jadi daripada harta si mati itu 2/3 milik anak perempuan. Banyak tu, ya. 2/3 adalah anak perempuan tu berkongsi. Kalau lebih ramai, sikitlah dia dapat. Kalau anak perempuan dia 2 orang, daripada 2/3 banyaklah. Tapi kalau anak perempuan dia 6 orang, laki tak ada, so 2/3 bahagi 6, dia dapat sikit lah, ya. Okay. Tapi kalau dia tu ada seorang je anak perempuan dia akan dapat separuh harta si mati bapa dia.
Kalau anak lelaki dia dapat asabah. Sebab tu kalau kita tengok anak lelaki ni Allah Ta'ala bagi dia asabah. Asabah ni apa? Kalau dia bertembung, laki perempuan, laki dapat lebih. Tapi kalau laki saja, laki-laki saja, laki ramai atau laki seorang, dia tak ada bahagian tetap. Nampak tak? Kalau perempuan Allah dah bagi bahagian tetap dah. Kok mana pun mereka dapat dulu. Sebab mereka dah ada bahagian. Kalau bapa meninggal, anak dia semua lelaki, dia kena bagi siapa yang ada bahagian dulu. Maknanya kalau ikut dapat duit dulu, mereka ni dapat duit dulu. Ada baki baru dapat ke anak lelaki. Itu namanya asabah. Tapi biasanya baki itu banyak lah. Baki itu memang banyak lah. Tapi nak ceritakan siapa dapat dulu duit tu akan dapat, siapa yang ada bahagian dulu lah yang akan dapat. Ya. Baik. Kalau dia seorang, dia dapat banyak lah anak lelaki tu. Tapi kalau anak lelaki tu ramai, lebihan tu dibahagi mengikut jumlah mereka. Okey. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, ini kita masuk sikitlah dalam hukum berkaitan dengan pusaka ni, ya. Kalau sekiranya si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan ke, tak kisahlah ada anak lelaki ke ada anak perempuan ke, tapi dia ada mak ayah, mak ayah tetap dapat. Ini mesti, bahagian dia mesti ada. Mak ayah kalau ada anak, cucu lah, ada cucu, mereka dapat 1/6. Mak ayah, setiap seorang 1/6 harta si mati mesti dapat. Kalau anak perempuan, mereka dapat kalau anak lelaki dapat 1/6, 1/6. Tapi kalau anak perempuan 1/6, 1/6. Tapi kalau dah bahagi semua, ada lebih, bapa dapat. Kalau ada cucu perempuan saja. Contoh, si mati meninggal, dia ada mak ayah, anak semua perempuan. Contoh, pakcik adik-beradik dia tak ada, meninggal, dia anak tunggal. Kalau dia ada adik-beradik, adik-beradik dia dapat. Tapi katakanlah adik-beradik dia tak ada, dia anak tunggal, contoh. Jadi kat situ isteri dia akan dapat lah. Isteri dia oleh kerana ada anak, paling sikit 1/8. Mak ayah 1/6, 1/6. Anak perempuan dia yang ramai tu 2/3. Ya. So kalau ada lebih, dah tolak-tolak semua dah bagi, ada lebih, bapa dia akan dapat asabah. Bapa dia akan dapat. Kalau tak ada lebih, tak ada lah. Kalau ada lebih, bapa dia akan dapat. Tapi kalau anak lelaki, bapa dia takkan dapat lebih. Sebab yang lebih tu semua pergi ke cucu lelaki dia. Itu kuasa anak lelaki lah, ya. Disebabkan kerana itu, kalau ada anak lelaki, adik-beradik memang takkan dapat. Adik-beradik si mati takkan dapat. Dia putuskan semua hak-hak tadi itu. Tapi kalau ada anak perempuan, adik-beradik dia akan dapat. Adik-beradik akan dapat. Sebab apa akan dapat? Sebab adik-beradik itu pun bertanggungjawab kepada anak saudara perempuannya, yang akan jadikan wali dan sebagainya. Adik-beradik lelaki lah, terutamanya di sebelah lelaki lah, sebelah yang si mati itu, ya. Okey. Kalau saya, tapi saya bagilah ikut faraid ni. Kalau kita bahagi secara harta pencarian, macam mana? Harta pencarian. Kalau kita kan kita orang sebut kita bahagi secara ikut harta pencarian. Harta pencarian ni dia libatkan suami isteri saja. Suami isteri saja, dia tak. Dia tak libatkan dengan anak-anak. Kalau misalnya orang tu meninggal, macam mana harta pencarian bahagi? Harta pencarian ni dia akan kira balik lah.
daripada tempoh perkahwinan. Harta yang diperolehi oleh suami selepas berkahwin. Sebelum berkahwin dia akan tolak. Maksudnya kalau kita kahwin dengan suami kita, kahwin-kahwin dia kaya dah, tu tak dapat. Harta sebelum tu tak dapat. Yang kita dapat selepas kahwin dengan dia, sampailah bercerai atau mati. So dia akan tolak harta pencarian tu dulu. Harta tu kena dapat kat isteri dulu. Baki tu baru faraid. Maknanya yang suami tu usahakan sebelum dia kahwin dan selepas dia kahwin, separuh tu itu dipusakakan. Dia bukan dapat semua. Lepas daripada kahwin tu, isteri tu dapat tuntut separuh. Separuh lagi hak suami dia lah, dengan sebelum kahwin tu. So yang tu akan dipusakakan. Dikaya lah isteri ni. Dia pula dapat lagi pula bahagian 1/8 tu kalau dia ada anak. Kalau tak ada anak 1/4 lah. Supaya Ustaz kena naik mahkamah tinggi, semua banyak cerita. Memanglah. Okey. Ustaz, duit pencen suami itu dipilih macam mana? Kan kalau suami meninggal dia dapat pencen. Okey, dia dalam isu apa ni, harta ni, dia kena tengok. Yang pertama yang orang bincang pertama, duit takaful. Katakan suami kita dia ambil takaful, kematian lah, insurans. Bila dia mati, waris dapat. Pihak syarikat tu akan bayar lah atas penama yang diamanahkan. Itu apa status duit tu? Itu satu. Nombor dua, tak kisahlah apa jenis insurans takaful, tak kisahlah kan, cacat ke apa ke, meninggal ke. Yang kedua adalah duit pencen. Yang ketiga duit KWSP kan. Biasa duit-duit macam tu lah. Kalau duit saving ni memang kita tahulah duit dia kan. Tapi yang bersifat macam ni, duit saham kan, duit pemberian syarikat sebagai dipanggil apa, penghargaan. Kan ada setengah orang kan yang kaya-kaya pangkat besar-besar, bila dia meninggal syarikat bagi lagi. Oh, ini penghargaan sebab dia khidmat, bagi pula. Apa status duit tu pula kan? Padahal duit tu dia kena faham, harta si mati ini adalah apa yang dia usahakan sebelum dia mati. Tapi apa yang dia dapat selepas mati, yang tu dibincangkan oleh para ulama. Itu dibincangkan oleh para ulama. Dia dikira harta si mati juga ke? Memanglah sebab si mati. Tapi bukannya orang kalau si mati masih hidup dia pun tak bagi. Sebab si mati dapat gaji. Tapi dia bagi tu penghargaan selepas mati. Faham tak? Ya? Kalau gaji tu tunggak, duit dia lah. Ni kalau cerita kalau tak ada tu tunggak ni. Kalau tu tunggak memang hak dia lah kan. KWSP tu tunggak ke, yang tu hak dia lah. Ni kita cerita tak ada apa tu tunggak, tapi diberikan lepas dia mati. Yang tu yang dibincang. So ringkasnya, apa harta yang dimiliki oleh si mati selepas matinya yang tidak berhubung dengan usahanya sebelum dia mati, itu dikira harta hadiah. Itu adalah milik waris yang tak perlu difaraid. Macam duit insurans takaful lah. Insurans tu tak payah faraid, bagi sama banyak, bagi sama rata lah. Duit pencen, sebab pencen ni diberi selepas mati, penghargaan atas khidmat dia. Kalau dia hidup dia tak dapat pencen tu. Dia dapat gaji je lah. So pencen tak payah faraid. Kalau dia bagi atas nama isteri, isteri tu punya lah, hak isteri lah. Anak tak boleh tuntut duit pencen bapak. Ya. Okey. Samalah tadi duit penghargaan, hak anak. Ya, tak perlu difaraid, boleh bagi sama banyak. Ya, boleh bagi sama banyak. Kalau dia bagi atas nama spouse saja, yang isteri je lah dapat. Kalau dia kata spouse tu sebagai wakil,
dia nak bagi untuk family, so dia tak boleh makan seorang, kena bagilah dekat anak-anak dia juga. Macam tu ya. Tapi kalau macam saham usaha dia dulu, dia beli tapi dia tak jual kan, lepas tu dia meninggal, ada orang nak beli, yang tu faraid. KWSP sama. Contoh macam KWSP tadi, dia simpan tapi dia dapat dividen tu lepas dia mati, contoh kan, dia meninggal dulu, dividen tak isytihar lagi. Dia bukannya tunggulah malaikat maut tunggu dividen isytihar dulu, tak boleh. Dia mati kemudian dividen isytihar. So duit dividen dia tu tak boleh kita kira sebagai bukan faraid, sebab duit tu diberi atas duit dia sebelum tu. So itu kena faraid lah. Ya. Kena bayar hutang dia. Ya. Cuma hutang ni ada dua lah. Satu hutang yang boleh kita lunaskan secara langsung, satu lagi hutang yang melibatkan kontrak macam dengan bank, yang mana bank bagi pilihan, ada setengah tu dikurangkan jumlah hutang, ada setengah tu bank benarkan kita bayar secara ansuran. So kita bayar melalui ansuran pun boleh, tak semestinya bayar secara sekaligus. Walaupun kalau kita bayar secara ansuran, roh tu tetap tak tergantung. Yang penting kita bayar ansuran tu. Tapi kalau kita tak nak bayar, tu masalah. Macam mana zakat? Lepas bayar hutang baru dia zakatkan. Kalau bertembung hutang dengan zakat misalnya lah, ya, dia mati, zakat pun dia tak bayar lagi kan. Hutang orang pun dia tak settle lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i kena zakat dulu, tolak zakat dulu baru bayar hutang. Kalau hutang puasa Samalah hutang juga kena pakai tolak dulu lah, pakai duit tu sebelum pusaka. hutang puasa habis boleh macam sikit-sikit, katalah bulan ni bayar sikit puasa ni, lepas tu bagi-bagi yang dan untuk faraid, boleh macam tu? Tak boleh. Nanti tahun depan, bulan depan bagi lagi bayar sikit, kena bayar kasih habis tu. Kena habis, baru boleh bagi duit tu pula. Kena habiskan. Kecuali kalau hutang yang memang hutang yang berat. Puasa dia hutang puasa, hutang lain. Faham? Tak, maksud saya hutang yang berat ni hutang yang kalau kita bayar semua, duit tu tak ada. Faham tak? Duit pusaka tu habis terus. Zero. Macam hutang bank kan banyak kan. Kalau kita bayar terus, waris tak dapat apa lah. Tapi kalau kita bayar sikit-sikit, duit tu boleh di-invest. Faham tak? Bolehlah duit tu beranak sikit. Itu lain. Tapi kalau tak hutang puasa ni, apa duit je. Fidyah ni sikit, tak banyak pun. So kena bayar semua lah. Dia hutang puasa, dia ada banyak cara bayar. Dia boleh waris, kalau waris tengok harta tu sikit, dia rasa kalau bayar melalui fidyah, habis duit tu, bayar dengan puasa lah. Dia bukan bayar dengan duit je. Pakat bahagi. Hampa ramai kan anak-anak kan, 10 orang. Ambil 5 hari, ambil 5 hari, ambil. Buatlah macam tu. Tak semesti bayar guna duit. Yang meninggal tu tak ada anak, jadi dia adik-beradik adalah. Adik-beradik lah kena bayar. Sebab kalau dia meninggal, adik-beradik dapat duit. Siapa yang berhak dapat, dia lah kena bayar. Tapi hakim dia ada pendapatan ustaz walaupun dia meninggal, masih lagi berjalan dia punya. Yelah, maknanya adik-beradik dia akan dapat harta dia tu. So lah adik-beradik dia bayar hutang tu. Jangan ambil duit je. Tapi nak bayar selebut ke macam boleh bayar. Masa saya cakap tadi, bulan ni Macam saya kata tadi lah, nak bayar tu dengan duit boleh, dengan puasa boleh. So dia pilih lah mana yang dia. Kalau dia nak duit, dia bayar, dia kenalah puasa. Kalau dia malas puasa, kenalah bayar pakai duit. Tak boleh lah dua-dua tak nak. Puasa tak nak, duit nak. Susah lah macam tu. Okey, baik. Jika anak dia ada, jika anak tiada, maka
mak dan ayah akan dapat 1/3. Tapi jika anak-anak tak ada, dia ada adik-beradik, mak ayah balik akan dapat 1/6. Konsep dia sama, ya. Dan adik-beradik tu dia akan dapat secara asabah. Asabah tu kalau dia ada adik lelaki, adik-beradik lelaki akan dapat 2 ganda daripada adik-beradik perempuan. Gitu saja. Konsep dia mudah. Okey. Wallahu a'lam. Kita tangguh sampai ayat 11 lah, insya-Allah. Nanti kita akan sambung untuk ayat pusaka yang seterusnya. Jadi maknanya kat sini anak angkat, anak susuan, anak tiri, semua tu tak dapat lah, ya, kecuali melalui wasiat sahaja, yang tidak lebih daripada 1/6. 1/3, sorry. Okey, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.